Baik, so kita lihat soalan-soalan yang yang penting-penting. Kalau kita nak jawab semua soalan macam tak sempat. Jadi kita akan lihat soalan-soalan yang penting bermula daripada soalan ini dia. Kita lihat soalan cerna minda ini. Soalan ini nombor 1 ni. Iaitu soalan dia, nyatakan lokasi keempat-empat tamadun awal dunia. Dan yang kedua, apakah kegunaan sungai kepada tamadun awal? Baik, kebiasaannya soalan nombor 1 ini biasanya adalah 4 markah. Ya, 4 Dia markah. nama sungai ke cikgu? Ya, betul. Dan yang kegunaan sungai ini kebiasaannya juga mungkin 4 atau 6 markah. 4 ataupun 6 markah. So kita ambil 4 lah. Kita ambil 4. Jadi so daripada sini kita akan lihat bagaimana untuk menjawab soalan ini. So cikgu akan gunakan whiteboard untuk kita bina ayat jawapan. Baik. Soalan nombor 1 sebagai contoh ya. Soalan nombor 1 iaitu nyatakan. Iaitu soalan dia, nyatakan lokasi keempat tamadun awal dunia. Jadi nyatakan lokasi keempat-empat tamadun awal dunia. Baik. So dan kita lihat di sini iaitu dia memberi peruntukan, kita kata sebagai 4 markah. Baik. Bila 4 markah, kita tahu kita kena bagi 4. Kena bagi 4. Jadi, kita tahu dia nak juga lokasi keempat-empat tamadun awal dunia. Jadi, kamu boleh mentionkan dengan membina ayat jawapan. Ingat, membina ayat jawapan dalam struktur ataupun dalam esei sejarah, kamu tak boleh buat point. Kita tahu bahawa antaranya adalah seperti apa? Kita tahu bahawa tamadun Mesopotamia, kita tahu terletak di mana? Iaitu terletak di di antara Sungai Tigris, dan Sungai Euphrates. Euphrates. Manakala Tengok apa? Sungai Euphrates kat mana, by the way? Sungai Euphrates dengan Sungai Tigris sebenarnya kalau dalam sejarah sekarang ni, sungai itu terletak di kawasan negara Iraq. Tamadun masa purba terletak di Sungai Nil. Kemudian kita tahu bahawa tamadun iaitu tamadun Indus. Terletak di Sungai Indus. Sungai Indus. Manakala satu lagi iaitu tamadun Huanghe terletak di Sungai Sungai Huanghe. Baik. So, adakah kita boleh buat point seperti ini? Tak boleh. Tak boleh. Kena buat ayat. Ya, kena buat ayat. Tang buat ayat ni yang ramai kantoi ni. Saya tu. Jadi, so macam mana nak buat ayat? So, kita akan mulakan dengan kita kena ambil ayat soalan tu, iaitu kita mulakan dengan lokasi keempat-empat tamadun awal dunia. Tapi takkanlah kita nak mention kat 4 kan? So kita kata ambil satu-satu. Iaitu ayat dia seperti ini. Lokasi, terus kepada lokasi tamadun. Kita ambil begitu. So kita begini, kita buat ayat di sini. Lokasi tamadun Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Manakala. Dan kita boleh sambung. Manakala. Itu kata hubung. Manakala tamadun Mesir Purba terletak di Sungai Nil dan kemudian kita titik. Titik. Dan kemudian untuk ayat yang baharu. Ayat yang baharu pula kita juga mulakan dengan perkataan lokasi. Lokasi tamadun Sungai Indus dan kita tambahkan perkataan pula. Terletak di Sungai Indus manakala tamadun Huanghe terletak di Sungai
Huang He. Jadi inilah cara bagaimana untuk menjawab soalan yang pertama. Jadi, okey, bagaimana guru kamu akan menanda? Okey, guru kamu akan menanda seperti ini. Dia akan lihat, okey, tamadun Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates, 1. Manakala tamadun Mesir Purba terletak di Sungai Nil, 2. Tamadun, okey, lokasi tamadun Indus pula terletak di Sungai Indus, 3. Manakala tamadun Huang He terletak di Sungai Huang He, 4. So, dapatlah 4 markah. Begitu caranya. Okey. Jadi kena buat dalam bentuk ayat dan tak semestinya ianya pendek-pendek, boleh digabungkan. Kalau boleh gabung, gabung. Okey. Jadi inilah caranya. Baik. Cikgu tahu kamu salin. Okey. So kalau salin, salin sekarang, kalau dah siap tulis dah, sebab kita akan pergi pada soalan yang kedua. Okey. So dan okey, kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Baik. Apakah kegunaan sungai kepada okey, baik, bagus. Bagus Ashita. Okey, kepada okey, iaitu kepada tamadun awal. Okey, kepada tamadun awal. Apakah kegunaan sungai kepada tamadun awal? Dan kita tahu ini juga adalah 4 markah. Okey, 4 markah. Baik. Jadi kalau untuk menjawab soalan ini, 4 markah ini, kita keluarkan poin dia dulu. Okey, kegunaan sungai. Yang pertama iaitu untuk mengairi kawasan pertanian. Mengairi kawasan pertanian. Kerana apa? Kerana kawasan itu kebiasaannya dia subur. Okey, untuk bercucuk tanam. Baik. Kemudian yang kedua, okey, selain daripada kegunaan sungai untuk mengairi kawasan pertanian, juga sungai menjadi okey alat perhubungan. Okey, alat perhubungan, okey, ya, untuk okey, untuk sampai ke sesuatu tempat. Okey. Baik. Dan okey, alat perhubungan ini untuk sampai ke suatu tempat, apa tujuan dia? Dan biasanya okey, sungai menjadi alat perhubungan Penanaman. untuk tujuan Penanaman. apa dia? Yang mana alat perhubungan tu? Bukanlah. Tahu tak alat perhubungan tu apa? Tak. Alat perhubungan tu maknanya sungai tu menjadi alat pengangkutan. Maknanya Untuk berlayar ke suatu. ya, untuk sampai ke sesuatu tempat. Suatu destinasi. Jadi untuk tujuan apa? Kebiasaannya untuk tujuan perdagangan. Berlayar. Mereka kalau pergi ke satu tempat untuk apa? Untuk berjual beli, untuk berniaga. Jadi itu untuk tujuan perdagangan. Baik. Kena buat lagi ke cikgu? Sebenarnya untuk soalan nombor 2, okey, kamu tak perlu buat tambah lagi. Kerana apa? Ini rahsia dia. Iaitu untuk pengetahuan kamu, yang ayat pertama tu itu adalah kita kata sebagai, inilah dia yang pertama iaitu fakta. Dan yang di sebelah subur yang dalam kurungan tu itu dipanggil huraian. Nampak? Huraian fakta. Fakta dan huraian, ya. Fakta tu macam alasan kan? Bukan, fakta itu facts. Perkara penting, perkara utama. Okey. Jadi, alat perhubungan untuk sampai ke suatu tempat itu juga fakta. Dia punya facts ataupun dia punya perkara utama. Dan huraian dia adalah explanation daripada facts tu. Jadi yang dalam kurungan tu untuk tujuan perdagangan itu adalah huraian. Jadi kalau kita lihat begini, cukup ke ni cikgu? Sebenarnya, okey, fakta ini akan memberi 1 markah. Huraian pula akan memberi 1 lagi markah. Kemudian fakta seterusnya memberi 1 lagi markah, 3.
Dan huraian ini akan menjadi satu lagi markah, 4. Jadi cukup tak 4 markah? Cukup. Cukup. Macam tu. Okey, macam tu. Jadi ada soalan-soalan kita boleh beri fakta dan huraian. Ada soalan-soalan kita beri fakta je. Contoh macam soalan nombor satu tu fakta je. Okey, sebab dia bagi tahu okey, tamadun Mesopotamia, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Tamadun Mesir Purba, okey, Sungai Nil. Tamadun Indus, Sungai Indus. Tamadun Huanghe, Sungai Huanghe. So itu adalah kita kata sebagai fakta semuanya. Tak, cikgu, tamadun, tak, Sungai Huanghe ada nama lain ke? Ada dekat Sungai Yangtze tu ke? Tak ada saja, Tamadun Huanghe tu lah dia. Tak ada nama lain ke? Ada nama lain. Sungai, Sungai Cina. Ya tak, dia panggil Tamadun Huangho. Ejaan dia pun HWANG lepas tu HO. Tapi ini biasanya dialek yang berbeza lah. Sebab mungkin Huanghe ni Mandarin. Huangho tu mungkin Cantonese. Sebab Cina memang banyak bahasa. Okey, bahasa Cina. Cantonese, Mandarin, Hakka, bahasa Tionghoa. Tu semua sebenarnya adalah jenis-jenis bahasa daripada bahasa Cina. Okay. Memang banyak. Okey. Baik. So bila kita dah tahu okey fakta dan huraian semua ni, so kita kena bina ayat jawapan. Baik. So untuk membina ayat jawapan, kita kena mulakan dengan macam cikgu cakap tadi, mulakan dengan mengambil ayat soalan. Iaitu kita ambil kegunaan sungai kepada tamadun awal. Macam ni. Yang ini. Okey. So kita ambil yang itu, so kita akan tulis balik. Okey, kegunaan. Okey, kegunaan sungai kepada tamadun awal adalah untuk mengairi, kita sambung dengan fakta. Okey, mengairi kawasan pertanian. Mengairi kawasan pertanian. Okey. Kawasan pertanian ini, kalau kemudian kita nak buat dengan huraian kan, kita boleh buat ayat baru. Okey. Kita boleh buat ayat baru. Kawasan pertanian ini, okey, pertanian yang terletak, okey, terletak di tebing sungai, okey, adalah subur untuk bercucuk tanam. Titik. Begitu. Okey. Okey, baik. Kemudian kita dah buat satu ayat fakta dan satu ayat huraian. Bermakna di sini adalah fakta kegunaan sungai ini mengairi kawasan pertanian. Okey, satu. Dan yang kedua huraian dia. Okey, itu fakta dan huraian. 2 markah dah. Baik. Kemudian bila kita nak buat ayat jawapan seterusnya, kita kena guna penanda wacana. Seterusnya. Seterusnya boleh. Ya, seterusnya. Okey. Adakah kita kata terus alat perhubungan? No. Jangan kita seterusnya ambil fakta dulu, jangan. Seterusnya kita ambil ayat daripada soalan tu balik. Iaitu seterusnya kegunaan sungai. Tapi tak perlulah ambil semua. Sebab kita dah mentionkan kegunaan sungai pada tamadun awal kan. So kita mentionkan seterusnya kegunaan sungai adalah sebagai, kita sambung kepada fakta kedua. Adalah sebagai alat perhubungan untuk sampai ke sesuatu destinasi ataupun tempat. Kita boleh ambil satu destinasi. Boleh. Tempat dengan destinasi ini sama je. Kita ubah sedikit ayat. Okey. So seterusnya kegunaan sungai adalah sebagai alat perhubungan untuk sampai ke sesuatu destinasi. Okey. Dan kemudian kita nak buat ayat huraian yang dalam kurungan tu untuk tujuan perdagangan. Okey. Jadi kita boleh tulis iaitu kita kata masyarakat. Siapa yang buat tujuan perdagangan ni? Masyarakat lah.
So kita kata masyarakat tamadun awal okey. Okey, menggunakan sungai sebagai alat perhubungan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan perdagangan. Titik. So daripada sini kalau kita lihat cukuplah ayatnya 4 markah. Jadi bagaimanakah cikgu kamu akan menanda? Okey, dia akan tanda kegunaan sungai kepada tamadun awal adalah untuk mengairi kawasan pertanian ni. 1. Kawasan pertanian adalah subur untuk bercucuk tanam. Okey, 2. Okey, seterusnya kegunaan sungai adalah sebagai alat perhubungan untuk sampai ke sesuatu destinasi. 3. Dan masyarakat tamadun awal menggunakan sungai sebagai alat perhubungan untuk tujuan perdagangan. 4. So dapatlah 4 markah. Gitu. Jadi bila kita tengok jawapan, bila kamu tengok jawapan, kamu akan kata apa? Pasti kamu akan kata apa tau? Cikgu, sebenarnya nak buat jawapan senang je. Senang tak? Senang. Senang. Tapi kena ada banyak words lah. Ya, betul. Tapi bila kita fikir balik kan, tapi kenapa dalam exam aku tak boleh buat macam tu. Saya ingat panjang. Kan. Sebenarnya ayat-ayat jawapan dia tak perlu panjang-panjang sangat pun. Just kita straight to the point. Perbezaan antara kalau kamu lihat cikgu, ini macam karangan. Memang macam karangan. Tetapi harus ingat, perbezaan karangan kalau dalam BM, pastinya sebelum kamu bagi ni, pasti mula-mula ada apa? Ada pendahuluan, betul? Betul. Cikgu. Ya. Esei untuk sejarah ni, dia lebih kurang sama dengan BM kan? Lebih kurang sama dengan BM, cuma tiada pendahuluan, tiada penutup. Itu je. Ya, dia isi sahaja. Tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Tak payah. Jadi ini ramai yang pelajar-pelajar keliru. Oh, kena buat pendahuluan dululah apa semua. Tak. Tak ada pun pendahuluan-pendahuluan ni. Tak ada. Tak ada pun pendahuluan-pendahuluan ini. Baik. Kalau dah siap, tulis dah. Untuk kita proceed kepada soalan lain pula. Jadi tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Terus kepada isi. Terus kepada isi. Dan teknik ini jugalah sebenarnya. Sila tulis apa? Yang belum boleh tulis. Boleh salin. Dan kamu beruntung kerana teknik inilah, cara menjawab seperti inilah yang akan kamu gunakan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, inilah cara untuk menjawab soalan-soalan sejarah. Jadi untunglah kamu dapat belajar untuk cara-cara bagaimana membuat soalan-soalan struktur ataupun soalan esei. Ya. Kalau dah siap nanti tulis dah. Okey, Ayu. Okey, Darwish. Cikgu. Ya. Kalau kita ambil gambar lepas tu print boleh kan? Ambil gambar lepas tu print.
Gambar apa? Maksudnya macam ambil gambar nota tu lepas tu print. Ambil gambar nota lepas tu print. Nota mana? Nota yang cikgu bagilah ni. Yang ini bukan nota. Tak ada. Tak apa, sama je. Nota. Ini bukan nota. Latihan. Ini latihan. Latihan apa-apa je lah, sama je. Lain. Tak sama. Tak sama lain. Baik. Sama-sama. Sebenarnya Nota dengan latihan tak sama. sebaik-baiknya adalah tulis. Okey. Kenapa cikgu galakkan tulis? Kerana fahami proses mengingat. Proses bila tulis tu nanti baca pasti. proses mengingat adalah melalui mata, kemudian Pelajaran. melalui membaca dan melalui mendengar. Jadi, apabila kamu buat latihan, bila kamu salin, mata kamu nampak. Tulisan kamu tulis. Kemudian kamu sambil tulis tu sambil membaca. Dan kemudian kamu dengar bagaimana cikgu memberitahu ayat jawapan. Jadi, itu yang akan menambahkan ingatan kamu. Faham? Jadi sebab itu, orang kata apa, boleh je untuk snap dan print, tetapi macam tak function. Macam tak function, tak berkesan, tak efisien sebenarnya. So tak apa, kita gunakan cara yang lama, cara yang sukar sedikit. Tapi Cara yang lama? Cara lama ialah menyalin lah. Tapi kalau cara baru, snap dan juga print kan. Jadi gunakan cara lama sebab lebih berkesan. Okey, baik, bagus. So ramai yang dah, kita akan teruskan pula dengan soalan seterusnya. Kita akan lihat soalan seterusnya diambil dari Sekejap. Apa dia? Sekejap, patah balik tadi tu. Apa dia? Yang latihan itu. Dia tengah salin. Kesian. Itulah kau kan. Orang suruh Cakap salin. banyak, tak buat. Suruh salin kau bercakap. Okey. Saya sambil cakap cikgu. Tak. Dia tak boleh duduk jalan. Kalau duduk berjalan tu kan nanti dia bergaduh. Okey, dah. Okey, dah. Okey, ingat. Mulut dan juga tulisan jangan bergerak serentak. Kalau bergerak serentak tu nanti dia bergaduh. Macam mana boleh bergaduh, cikgu? Bergaduh tu maknanya nanti kau tak dapat apa-apa lah. Kan? Tak faham. Tak faham, nanti kau balik kau faham. Baik, seterusnya. Saya memang dah balik pun. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ini. Bagaimanakah masyarakat Mesopotamia mengawal pengaliran sungai? Baik. Kalau kita lihat daripada fakta tu, iaitu mengawal pengaliran sungai, iaitu di sini mengawal pengaliran air sungai, mereka telah melakukan kerja-kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan. Jadi dua perkara ini sangat pentinglah. Jadi bila cikgu tengok itu sahaja poin mereka untuk soalan ini, jadi kita tak payah buat soalan ni lah. Kita tak perlu buat soalan ini sebab dia akan hanya memberi 2 markah. Kita nak cari soalan-soalan yang memberi banyak markah. Seperti soalan ini. Iaitu apakah kelebihan tamadun Mesopotamia? Inilah yang paling penting kalau kita nak tengok. Apakah kelebihan tamadun Mesopotamia? Baik. So, kalau kita lihat di sini, iaitu kelebihan tamadun Mesopotamia. Jom kita buat sama-sama. So kita clearkan dulu. Baik. So kita ambil soalan ini. Iaitu soalannya. Kita soalan ketiga apakah kelebihan tamadun Mesopotamia? So sekarang kita bergantung kepada kita nak jawab soalan ini. Tapi perkara paling penting adalah iaitu kita kena tahu berapa markah yang nak diberi. Jadi cuba kamu tuliskan dalam Zoom chat berapa markah yang kita nak ni. Berapa markah 6 yang biasa? markah. 6. Okey. So kita Saya akan rasa 4. Kau rasa 4. Kita tengoklah. Seorang pilih 6, seorang pilih 4. Yang lain tulis dalam Zoom chat. 4 ke 6?
4 ke nak Kalau Syahim 10 Ukail. habis. Okey. Bukan 10 ya. Okey. Baik, biasanya soalan-soalan struktur dan esei kebiasaannya dalam bentuk nombor genap. Sama ada 4, 6 ataupun 8. 8. Maksimum 8. Maksimum 8. Minimum? Biasanya 4, 6, 8. Minimum 2. Minimum. 2 markah. Biasanya minimum Cikgu 2 kata nombor 4, 8. Yelah, tapi kalau minimum tu ada lagi. Kalau esei macam Macam ni mana 6 kot. nombor tu? Okey, baik. So kita akan buat 6 markah. Okey, so kita akan buat 6 markah. Alright. Okey, baik. So ramai yang kata 6. Okey, kita akan buat 6. Baik, bila 6, strategi untuk menjawab soalan ini ialah kena bagi ke semua fakta cikgu? Tak. Strategi yang paling senang untuk buat 6 markah iaitu kita perlu adakan 3 fakta. Kita perlu beri 3 fakta dan juga 3 huraian. Ini paling mudah. 3 fakta, 3 huraian. Supaya kita dapat maksimum 6 markah. Jadi, kenapa kita katakan mudah? Kerana kita perlu fikir 3 fakta je. Kita tak perlu fikir 6 fakta. 3 fakta dengan 6 fakta, 3 fakta lagi senang. Sebab daripada 3 fakta ni, kita hanya buat explanation daripada 3 fakta tu. So, nak explain tu lagi senang. Tapi Daripada 4 markah lagi senang cikgu. apa yang 4 markah, kita nak buat 6 markah le? Tak, 4 markah lagi senang sebab 2 fakta, 2 huraian lagi senang. Aish dia ni. Itulah. Susah cakap dengan orang asli. Baik, seterusnya. Saya orang Kalau asli, kita- wow. Tak, contoh. Kalau saya keluar lah, tak nak. Alah, Alah, koyak. pula. Okey, baik. Okey, baik. Kelebihan tamadun Mesopotamia. Alah, gurau je lah. Kalau tak boleh gurau, duduk surau. Tu pantun 2 kerat. Okey. Memang masa exam kita yang boleh tentukan markah ke? Taklah. Ini contoh. Sebab soalan ini biasanya bukanlah kita nak, situ 4 markah. Ya, aku tak nak buat 4 markah lah. Aku nak 2 markah. Bukan macam tu. Kita kena ikutlah berapa markah yang nak diberi. Okey. Wah, tak boleh terus. Dalam exam memang macam tu, tak boleh tukar. Tak boleh. Nak Ikut satu je. markah, nak satu markah aku dapat sikit lah nanti. Markah dapat Nanti sikit. tak Okey. pas. Tak apa. Kita lihat apakah kelebihan tamadun Mesopotamia. Okey. So kita kata bahawa tamadun Mesopotamia ini sebenarnya kelebihan dia iaitu terletak di antara 2 sungai. Sungai iaitu apa? Iaitu sungai apa? Sungai Tigris. Dan juga sungai Euphrates. Ini kita buat dia punya ni tahu, dia punya facts dulu tahu. Terletak di antara 2 sungai iaitu sungai Tigris dengan sungai Euphrates. Maka kelebihan ini menyebabkan apa? Menyebabkan wujudnya. Jadi kita buat huraian kat bawah ni. Cikgu pointkan di bawah sikit. Sebab itu nak menunjukkan sebagai huraian. Maka bila terletak di antara 2 sungai, sungai Tigris dan sungai Euphrates, maka terbentuklah kawasan bulan sabit subur. Terbentuklah kawasan bulan sabit subur. Dan kawasan bulan sabit subur ini apa kelebihan dia? Iaitu kelebihan dia kawasan itu sangat subur. Untuk apa? Untuk menjalankan aktiviti pertanian. Bulan sabit subur tak? Apa maksud bulan sabit subur? Dia macam ni. Macam mana cikgu nak buat ni? Sekejap cikgu alihkan sikit. Bulan sabit subur tu sebenarnya adalah yang inilah Salman. Iaitu yang ini. Yang ini, nampak tak? Ini Mesopotamia. Kalau kita zoom. Kalau kita zoom, kemudian nampak tak kat sini ada iaitu sungai Tigris. Yang ini, dan di sini adalah sungai Euphrates.
Okey, Sungai Euphrates ni, dan kawasan ini dengan adanya dua-dua sungai ini, maka terbentuklah kawasan bulan sabit subur. Kenapa dipanggil bulan sabit, cikgu? Sebab bentuk dia macam bulan sabit. Dia begitu. Tak nampak Ah. apa-apa macam bulan sabit. Tak, dia macam bulan sabit kalau kau tengok macam ni. Tengok macam ni. Macam tengok macam tu. Lah, bulan sabit dia macam tu. Nampak cacat. So macam tu bulan sabit. Bulan sabit subur. Bulan sabit subur tu maknanya apa? Kawasan tu bentuk bulan sabit dan kawasan itu subur untuk pertanian. Itu maksud bulan sabit subur. Faham? Bentuk dia macam bulan sabit. Okey, dan juga kawasan itu subur untuk pertanian. Jadi dipanggil bulan sabit subur. Boleh faham, Salman? Okey. Jadi inilah dia, okey. Sabit yang dah subur kan. Bijak tak IQ saya? Dia bijak, bijak, tapi bukan bijak bukan bijak sana, tapi bijak situ. Bukan bijak sana tapi bijak situ. Gitu. Cikgu, aduh. Berpengsan. Okey, baik. Baik. So, terletak di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates, jadi terbentuk kawasan bulan sabit subur dan ianya kawasan itu sangat subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Jadi ini berapa, cikgu? Baik, ini adalah fakta. Okey, ini fakta. Kemudian ini adalah huraiannya. Okey. Dan ini juga adalah huraian. Bila kita explain lagi, so ada lagi huraian. Okey. Baik, kemudian kita boleh berikan satu lagi fakta. Apakah kelebihan tamadun Mesopotamia? Iaitu kita tahu bahawa iaitu negara kota. Okey, kita kata sebagai terbentuk negara kota. Ya. Hari ni ada quizzes ke? Kita tengah buat soalan, takkan ada quizzes? Tak, maksud saya tu macam masa dah nak habis tu. Tak adalah. Kita buat soalan je lah hari ni. Okey. Kalau buat quizzes lagi faham, cikgu. Okey, lagi. Ini tak faham? 50. Okey, baik. Terbentuk negara kota seperti Ur, kemudian Assyria, Assyria dan dan juga Babylon. Saudi, cikgu? Boleh juga. Di sepanjang kawasan, di sepanjang tebing sungai. So terbentuk negara kota seperti Ur, Assyria dan Babylon di sepanjang tebing sungai, dan kita boleh buat huraian dia. Iaitu huraiannya, negara kota ini lengkap lengkap dengan pertempatan. Kita kena explain. Pertempatan maknanya rumah-rumah. Kemudian juga terdapatnya rumah ibadat. Rumah ibadat seperti zigurat. Nama rumah ibadat tamadun Mesopotamia adalah zigurat. Negara kota ini lengkap dengan pertempatan, rumah ibadat seperti zigurat dan pelabuhan. Kenapa nama dia Babylon? Sebab dia bukan Babylon. Kalau Babylon orang lain, so nama dia Babylon lah. Nama dia baby. Kenapa nama dia baby? Kenapa nama Babylon? Sebab nama dia bukan Babylon. Tapi masalahnya apa punca dia dapat nama tu? Nama tu berpunca kebiasaannya daripada nama-nama kaum dan juga nama-nama raja-raja dia. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Baik. So di sini kita telah buat satu lagi fakta dan juga satu lagi huraian. Dan seterusnya kita nak buat, kita dah ada 2 fakta dan juga dah ada huraian, kita nak cari satu lagi fakta. Fakta yang seterusnya. Ingat soalan tanya apakah kelebihan tamadun Mesopotamia? Kelebihan tamadun Mesopotamia satu lagi iaitu iaitu kita kata sebagai
iaitu pelbagai sumbangan sumbangan tamadun Mesopotamia terhadap kepada dunia. Sumbangan tamadun Mesopotamia kepada dunia, iaitu antara sumbangannya iaitu penciptaan roda. Penciptaan roda. Zigurat kan rumah ibadat. Rumah Dia terletak ibadat. kat mana? Zigurat tu rumah ibadat yang bentuk dia macam piramid tu lah. Tapi kat Okey, baik. Baik, sumbangan Masih tamadun wujud, Mesopotamia kepada dunia, ya. Iaitu penciptaan roda, kalender. Kalender, ingat kalender? Yes. Penciptaan roda, kalender, dan juga kita beri satu lagi. Sumbangan tamadun rumah. iaitu Rumah. kalender dan juga dan juga kertas. Yay. Penciptaan roda, rumah. kalender dan juga kertas. Rumah tak ada. Yang cikgu tulis pertempatan tu rumah lah tu. Mana? Tu kat apa? Mana? Huraian tu. Kat mana? Allah. Okey, Saya baik. tak nampak. Itulah. Negara kota ini lengkap dengan pertempatan. Ya. Okey. Tu kan ada rumah pertempatan. ibadat. Tu rumah ibadat seperti zigurat tu. Aduh, nak Okey. pelik lah kalau orang tu dah 4 mata tapi tak nampak lagi kan. Saya bukan 4 mata. Kan? Nak kau Saya pakai baru 2 spek. mata, cikgu oi. Habis tu yang spek mata tu 2 lagi, bukan 4. Itu bukan 4, itu Baik. So, kita dah ada 3 fakta dan 3 huraian. Barulah kita bina ayat jawapan. So, bagaimana nak bina ayat jawapan? Macam biasa cikgu cakap tadi, kita kena ambil daripada ayat soalan, iaitu bermula dengan kelebihan tamadun Mesopotamia adalah begitu. So jangan mula-mula terus. So kita akan ambil kelebihan tamadun Mesopotamia adalah terletak di antara 2 sungai. Sungai iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Euphrates. Titik. So itu adalah fakta yang pertama. Sungai Euphrates. Kemudian kemudian seterusnya. Hal ini menyebabkan terbentuk kawasan bulan sabit subur yang sesuai. Kita boleh fleksibel, kita boleh ubah-ubah ayat sikit. So kalau kita takkan nak tulis kawasan bulan sabit subur yang sangat subur untuk menjalankan aktiviti pertanian, macam berapa kali nak ulang perkataan subur kan, macam tak best je. Jadi kita tulis hal ini menyebabkan terbentuk kawasan dah jadi boring. Menyebabkan terbentuk kawasan bulan sabit subur yang sesuai untuk dijalankan aktiviti pertanian. Titik. Baik. So di situ fakta dan huraian. Baik. Untuk masuk kepada fakta seterusnya, cikgu menggalakkan kamu untuk pergi ke buat ayat baru di kawasan ruangan yang baru. Bulan sabit subur tu nampak macam high heels mak saya. Alamak. Alamak takutnya. Ayuk. Kan? Janganlah kau mention high heels mak kau. Mak kau pakai high heel ke? Wow. Pakai. Pakai lagi Cikgu ingat tak pakai ke cikgu? Sekarang dah zaman tradisional cikgu. Oh, sekarang dah zaman tradisional. Tradisional. Bukan zaman moden ke? Tak. Tradisional. Tradisional pakai high heel. So kalau moden pakai slipper Jepun. Baik. Aduh, pelik dah. Salman. Sabar. Pelik.
Lain kali cikgu kena bawa Panadol sebelum ajar kelas cikgu. Memang Ya, memang. Panadol Activas. Ya, Activas. Ya, betul. Awak ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Baik, seterusnya. Baik. Okey, Adakah anda rasa saya ada seterusnya. masa untuk sakit kepala? Ya. Baik. So, bila kita nak buat untuk fakta seterusnya, kita akan gunakan penanda wacana. Iaitu, selain itu, okey, koma, tapi ingat kita buat ayat yang baru. Kenapa? Nanti cikgu akan terangkan. Selain itu, jangan kita ambil terbentuk negara kota. Okay. Jangan kita ambil terus. Selain itu terbentuk negara kota. Tak. Kita kata kita ambil balik kelebihan. Selain itu kelebihan tamadun Mesopotamia. Okey. Okey, kelebihan tamadun Mesopotamia adalah terbentuknya terbentuknya negara kota. Negara kota. Seperti Ur, kemudian Assyria dan Babylon. Di sepanjang tebing sungai. Jadi negara kota ini, dan titik kita akan buat huraian. Negara kota ini lengkap dengan pertempatan. Pertempatan rumah ibadat. Seperti zigurat. Cikgu, Ya. tebing tu dekat tepi kan? Ya, tebing tu kat tepi. Macam tebing sungai tu tepi lah. Tebing pantai, tebing lubang hidung, tebing mulut pun boleh juga. Baik. Pelik cikgu. Okey, baik. So inilah dia. Negara kota ini lengkap dengan pertempatan, rumah ibadat seperti zigurat dan juga pelabuhan. So, dah ada satu lagi fakta dan satu lagi huraian. Nak buat untuk fakta yang ketiga, kita akan buat satu perenggan baru. Okey, iaitu dan kita kata kelebihan tamadun Mesopotamia seterusnya adalah iaitu adalah terdapat pelbagai sumbangan sumbangan tamadun ini kepada dunia. Esei lah, kalau 6 markah esei. Struktur sana. Struktur, nanti cikgu terangkan lah. Nanti cikgu terangkan. Ini soalan esei. Ini soalan esei sebab 6 markah. Baik. Kelebihan tamadun Mesopotamia khususnya adalah terdapat pelbagai sumbangan tamadun ini kepada dunia. Baik. Tamadun Mesopotamia Mesopotamia telah menyumbang dari menyumbang kepada dunia seperti penciptaan Roda. penciptaan Kalender. roda, kalender dan Ya. juga kertas untuk Kalender dibuat jadi kapal terbang. dan juga kertas titik. Kalau dia 6 markah soalan esei ke? Ya, betul. Kalau dia 6 markah biasanya soalan esei. Cikgu, Ya. diorang pandai ke buat kapal terbang guna kertas? Pandai kot. Benda. Ah, Pandai kertas kan. Okey. Biasa tunjuk macam mana nak buat. Baik. Baik. So ini adalah kita lihat sebagai jadi inilah dia. Okey. Baik. So sila ambil ayat ni. Ambil ayat ini, ayat jawapan ini dan cikgu akan bagi tahu. Okey, kenapa tak disambung terus kat sini cikgu? Kenapa tak disambung terus kat sini ataupun kat sini? Kenapa kena buat ke bawah? Kenapa kena buat ke bawah begini? Baik. Sebenarnya, ini bukanlah wajib.
Tetapi ini adalah cara untuk memudahkan guru kamu menanda kertas kamu. Bila kamu buat macam ni, okay, type laju ataupun saya yang slow. Cikgu type slow kot, type laju kot. Okay. Dua-dua. Jadi bila cikgu kamu menanda, dia akan tengok terus, oh ada perenggan, oh dah ada 3 perenggan, maknanya 3 fakta dan 3 huraian ni. Terus dia akan tengok, okey, 2 sungai, 1, kawasan bulan sabit subuh sesuai untuk jangkauan 2, okey, terbentuknya negara kota 3, kemudian lengkap dengan penempatan 4, okey, sumbangan tamadun ini pada dunia, okey, iaitu menyumbang pada penciptaan roda 6, bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6. So terus kamu dapat markah penuh 6 markah. Jadi ini cara ini dengan perenggan ini memudahkan guru kamu untuk memberi markah. Berbanding kalau kamu buat semua ini dalam satu perenggan. Kalau semua ni kamu buat dalam satu perenggan, cikgu kamu akan cari mana pula lah fakta dia ni. Mana pula lah fakta ini. Okey. Jadi itu akan menyukarkan cikgu kamu untuk memberi markah. Sebab itu cikgu sarankan buat perenggan-perenggan. Lepas fakta huraian je, buat perenggan baru. Fakta huraian je, buat perenggan baru. Tak apa, walaupun satu perenggan tu 2 ayat je, tak apa. Tak apa. Okey. Jadi inilah caranya untuk memperoleh markah penuh. Baik, ada soalan cikgu. Mesopotamia ada kalender Islam tak? Tak ada. Islam sebenarnya, okey, kalender Islam bermula sejak zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab memerintah kerajaan Islam di Madinah, maka waktu itulah baru bermulanya kalender Islam. Iaitu dipanggil kalender Hijrah. So sebelum tu tak ada kalender. Sebelum itu tidak ada kalender Islam. Yang ada kalender yang inilah. Okey, iaitu ada kalender daripada Rom. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalender Masihi itu sebenarnya diambil daripada kalender Gregorian ataupun kalender Rom. Yang mana menggunakan nama-nama dewa-dewa. Ya, dewa-dewa Rom, untuk dijadikan nama bulan. Itu yang ada January, February, March, April, kan? Mei, Jun, Julai itu sebenarnya adalah nama-nama dewa-dewa. Dewa. Dewa tu apa Kita kata apa? God ke? Bukan God, God Tuhan. Dewa apa? Tuhan ke? Tuhan lain, God. Dewa lain lah. Dewa dia punya apa? Dia punya Tuhan ke? Tuhan kot. Mungkinlah. Dewa ni banyak Tuhan ke? Okey. Kepercayaan. Alright. Baik. So kalau kita lihat inilah dia 6 markah. Dapat tak? Baik. Dapat kalau dah salin boleh tulis boleh salin dah. Dan cikgu nak terangkan apa perbezaan soalan struktur dengan soalan esei. Baik. So cikgu mention kat sini soalan struktur dan juga sini soalan esei. Baik, apakah perbezaan dia? Perbezaan dia begini. Okey. Soalan struktur dan juga soalan esei. Baik, perbezaannya adalah soalan struktur, kebiasaannya contohnya soalan macam ni. Satu, dia ada soalan A. Kemudian ke bawah tu ada soalan ada soalan B. Ataupun kadang-kadang dia ada soalan A, B, ialah B lah, A, B dan juga kemudian dia ada soalan C. Macam tu. Baik. Kebiasaannya untuk soalan-soalan struktur ni, soalan 1A tu biasanya 2 markah. Biasanya lah 2 markah. Kemudian soalan yang B tu kebiasaannya adalah iaitu sebanyak 4 markah. 4 markah. Dan So 6 markah. Tak, soalan yang C biasanya juga 4 markah. Kenapa 4 markah juga? Sebab apa? Sebab soalan struktur ini jumlah dia adalah 10. Jumlah dia adalah mesti 10 markah untuk satu soalan. Maknanya soalan 1A itu itu adalah 10 markah. Ini biasanya.
Tapi kalau soalan esei dia sedikit berbeza. Soalan soalan nombor 1 biasanya A. Okey, kebiasaannya soalan yang pertama itu kebiasaannya adalah boleh jadi 4 markah. Okey, boleh jadi 4 markah. Soalan yang B dia boleh jadi iaitu dia boleh jadi 8 markah. Ya. Dan soalan yang C 8 markah juga. juga boleh jadi 8 markah. 8 markah. Jadi okey 20 iaitu markah. ya, jadi jumlah markah bagi soalan esei kebiasaannya adalah sebanyak 20 markah. 20 markah. Tapi ini fleksibel. Kadang-kadang dia buat kat sini mungkin mungkin di sini 6, kemudian di sini mungkin 6, kemudian di sini mungkin 8. Pun boleh juga. 6, 6, 8. Maknanya 6 markah, 6 markah, 8 markah pun boleh juga. Kadang-kadang ditambah satu soalan lagi iaitu D. Mungkin sini 4. 4 markah. Kemudian soalan yang B tu mungkin juga dia akan buat 6 markah. Dan juga kemudian soalan C mungkin dia akan buat 6 markah lagi. Kemudian soalan D. Kadang-kadang ada juga soalan D. Satu A, B, C, D. So yang D itu juga dia akan buat 4 markah. Pun boleh juga. Jadi inilah dia. Bentuk soalan yang berbeza. Soalan struktur dan juga soalan esei. So kalau soalan struktur, ingat dia punya jumlah mesti 10. Dan soalan esei biasanya jumlahnya adalah satu soalan ini 20 markah. Dan ada soalan tanya, cikgu, memang esei kena ada 3 perenggan ke untuk dapat full mark? Tak. Perenggan ni tak wajib. Ingat Perenggan tak wajib. Perenggan ni tak wajib. Yang wajib ialah berikan kamu punya jawapan tu dengan betul. Faham? Faham? Maksudnya di sini bermakna yang penting semua jawapan kamu ini adalah mesti menjawab soalan. Soalan apa? Kelebihan tamadun Mesopotamia. Jadi kamu bagilah macam mana pun. Bentuk dia kamu nak buat dalam satu perenggan sahaja ke? Ataupun kamu nak buat huraian fakta ke? Ataupun contoh dan sebagainya. Tak kisah. Tapi yang penting mesti jawab soalan. Dan poin dia mesti cukup untuk dapat 6 markah. Kalau poin dia tak cukup, tak dapatlah 6 markah. Dapatlah mungkin 4 ataupun 3. Bergantung kepada berapa banyak yang kamu beri. Tapi, kenapa cikgu buatkan perenggan ini? Untuk memudahkan guru kamu. Satu, memberi markah. Yang kedua, bila kamu buat macam ni, guru kamu akan expect bahawa kamu adalah pelajar yang kemas dan juga pelajar yang hebat. Kerana memberikan jawapan dalam bentuk perenggan yang kemas. Memudahkan dia. So, kamu dapat image yang baik. Image yang baik, iaitu image seorang pelajar yang belajar sejarah dengan kemas. Ini sebenarnya. Boleh faham? Jadi kalau kamu tak buat 3 perenggan, buat 2 perenggan, still boleh dapat markah. Tak ada masalah. Perenggan tak wajib, macam cikgu cakap. Cuma untuk memudahkan guru kamu memberikan markah. Itu je. So sekarang dah faham dah perbezaan soalan struktur dengan soalan esei? Faham Faham. Baik. Dan kebiasaannya, macam kita kata biasanya soalan 1A, B ni, kalau soalan struktur ni, A, B biasanya soalan fakta. Yang C ni biasanya soalan kebat. Soalan kebat. Begitu juga kalau soalan esei, A, B mungkin fakta, tapi soalan C juga adalah biasanya kebat. Cikgu? Ya. Kebat diwujudkan pada zaman bila? Tahun 2016, 2015 macam itulah. Dan kenapa? Dah salin dah ni? Dah salin ni semua Dah. Sudah. Baik.
Dan kenapa diwujudkan soalan kebat? Okey, kerana okey untuk melihat bagaimana pengetahuan kamu tentang perkara yang di luar daripada sejarah. So bila perkara itu di luar daripada sejarah tu kamu tahu dan kamu boleh gunakan dalam menjawab soalan-soalan di situ. Itu sebenarnya. Jadi tidaklah terikat kepada fakta-fakta buku saja kan. Itu maksud dia. Baik. So kita dah menjawab soalan. Okey, soalan yang apakah kelebihan tamadun Mesopotamia. Baik. Seterusnya, kita nak tengok soalan mana lagi yang kita nak jawab ya. Okey, Mesir Purba ada soalan tak? Kelebihan sungai Nil ini sama je macam tamadun Mesopotamia tadi. Kita cari soalan lain lah. Sama je. Di manakah terletaknya tamadun Nil? Sama je. Bagaimanakah peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk? Ini soalan kebat ni. Ini soalan kebat. Bagaimanakah peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk? Baik, nak jawab tak soalan ni? Nak jawab ke tak? Nak okey, baik, bagus. So kita akan cuba untuk menjawab soalan tadi dan sebelum itu kita clearkan dulu. Okey. Baik, so kita clearkan dulu dan kemudian kita akan tengok soalan. Baik, soalannya. Okey, cikgu tuliskan sini. Okey, iaitu bagaimanakah peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Baik. Seterusnya, kita nak bagi berapa markah ni? Agak-agaknya berapa markah untuk soalan seperti ini? Ini soalan kebat. So, berapa markah ni agak-agaknya? 4, cikgu. 4 Okey. So, ada yang kata 4. Ada yang kata 6. Mana satu ni? Okey. Baik. So, sebaik-baiknya soalan seperti ini biasanya soalan kebat. So, soalan kebat biasanya adalah sebanyak 6 markah. Okey, kita bagi 6 markah lah. Kita cuba. Salin ke? Apa? Salin apa? Ni. Soalan ni. Nanti. Okey, kita bincangkan dulu. Okey, pertambahan jumlah penduduk. Okey, 6 markah. Okey. So, strategi kita bila kita dah tahu bagaimana peningkatan hasil pertanian. Okey, peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. 6 markah. Bila 6 markah, kita punya strategi adalah 3 fakta dan juga 3 huraian. Ini memang kita punya strategi. Okey, 3 fakta dan 3 huraian. Baik. Daripada situ, kita cari fakta saja dulu. Kita cari fakta dulu. Baik, faktanya apabila meningkat hasil pertanian, maka apa yang berlaku? Kita akan lihat fakta kalau peningkatan hasil pertanian. Maknanya meningkatnya sayur-sayur, beras, gandum dan sebagainya. Apa yang berlaku? Iaitu akan menjadi tarikan untuk orang ramai, tarikan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan di kawasan tersebut. Betul tak? Bila peningkatan hasil pertanian, dia menjadi tarikan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan di kawasan tersebut. Kenapa? Kerana peningkatan hasil pertanian akan kita kata memudahkan untuk apa? Iaitu memudahkan orang ramai untuk ramai mendapatkan makanan, betul? Macam gula dengan semut lah.
Di mana ada gula, di situ ada semut kan. Kenapa semut banyak di kawasan gula? Sebab gula itu adalah makanannya. So, peningkatan hasil pertanian menjadi tarikan orang ramai untuk datang dan membina tempat di situ. Sebab apa? Memudahkan orang ramai untuk mendapatkan makanan. Ataupun kita kata orang ramai, ya, dan memudahkan orang ramai, ataupun bukan orang ramai lah, kita tukarlah kepada memudahkan penduduk mendapatkan makanan. Baik. So, fakta seterusnya. Harus ingat yang ini fakta. Tapi yang cikgu pointkan tu, itu adalah huraian. Ingat yang ini adalah huraiannya. Nampak dah ada fakta dan juga dah ada huraian. So mentionkanlah kat sini. Huraian. Okey. Jadi kita sambungkan kat sini. Okey. Jadi tekan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan di kawasan tersebut, memudahkan penduduk mendapatkan makanan. Okey, itu fakta dan huraian. Seterusnya, kita akan buat another fakta. Okey, bila peningkatan hasil pertanian, okey, kita boleh kata, okey, peningkatan hasil pertanian, okey, akan menyebabkan apa? Iaitu akan meningkatkan aktiviti, aktiviti, okey, aktiviti, okey, perdagangan. Kenapa? Kerana kita kata bahawa huraian dia, okey, huraiannya iaitu, okey, iaitu akan berlakulah, okey, sistem barter. Okey, peningkatan huraian dia iaitu aktiviti tukar barang. Okey, tukar barang atau sistem barter berlaku kerana okey, permintaan terhadap makanan dan barangan. Okey. Jadi ini dengan peningkatan pertanian akan meningkatkan aktiviti perdagangan. So aktiviti tukar barang atau sistem barter berlaku kerana permintaan terhadap makanan dan barangan, dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita tahu bahawa penduduk, kita kata penduduk tertumpu. Satu lagi poin penduduk bertumpu ke kawasan yang banyak aktiviti aktiviti perdagangan, seperti negara kota, Chaldea, kita boleh ambil Chaldea dan Babylon. Baik. Secara tak langsung, kalau kita lihat di sini, dua fakta dan juga dua huraian, kita dah nampak sini. Kita berikan satu lagi, fakta dan huraian. Fakta seterusnya. Bagaimana peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. Baik, so kita boleh tambah lagi, peningkatan hasil pertanian ini. Peningkatan hasil pertanian menyebabkan apa? Iaitu telah membentuk cuba bagi idea. Cikgu pun kena bagi idea ni. Peningkatan pertanian tarikan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan di kawasan tersebut. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil pertanian akan meningkatkan aktiviti perdagangan. Baik, seterusnya. Iaitu peningkatan aktiviti perdagangan tadi akibat peningkatan hasil pertanian. Peningkatan aktiviti perdagangan akibat peningkatan hasil pertanian ini menyebabkan apa? Menyebabkan wujudnya
Okey, wujud peluang pekerjaan. Menyala keluarga boleh. Boleh jugalah. Peningkatan aktiviti perdagangan akibat peningkatan hasil pertanian akan mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Okey, sebab aktiviti perdagangan kan, iaitu huraian dia, okey, iaitu wujudnya aktiviti ataupun wujudnya, okey, jawatan, okey, wujud jawatan, okey, seperti apa? Okey, jawatan ataupun wujud pekerjaan, pekerjaan, okey, seperti peniaga, okey, pedagang, okey, kemudian juga syah bandar kat Melayu, peniaga, pedagang, kemudian artisan, artisan, okey, pekerjaan seperti peniaga, pedagang dan artisan, banyaklah, dan artisan, okey, yang okey, yang menjalankan pengkhususan terhadap pekerjaan mereka. Titik. Baik. Ini faktanya. So sekarang ni, okey, ada tak mana-mana istilah yang kamu tak faham ataupun mungkin fakta dan huraian yang kamu tak faham? Sebab mungkin dia punya jawapan tu agak tinggi, level tinggi. Tak ada semua faham senang Boleh faham? Okey, baik. So bila kita dah faham, oh yelah betul lah. Okey. Baik. So dengan itu kita boleh mulakan ayat jawapan. Baik, bagaimana nak memulakan ayat jawapan, cikgu? Mudah saja, macam biasa kita ambil ayat daripada ayat soalan, iaitu peningkatan hasil pertanian. Okey. Okey, peningkatan hasil pertanian. Okey, boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. Kerana ataupun denganlah okey. Okey. Kerana menjadi tarikan orang ramai, okey, untuk datang dan membina, okey, pertempatan. Okey, pertempatan di kawasan tersebut. Baik, titik. Baik. Ini baru 6. Kalau 8 tak tahu apa jadi. Tak, kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa bila kamu di sekolah menengah memang soalan esei memang kena jawab, dan inilah cara dia. Jauh beza dengan sekolah rendah. So kamu jangan expect dia macam sekolah rendah lagi. Tak. Memang sangat beza. Tapi adakah ianya susah? Tidak. Tapi kamu kena berikan ekstra. Tu je. Dan cara mudah macam mana? Macam yang cikgu ajar ni. Tak apa. Kita practice max perfect. Okey, ingat practice max perfect. Baik. Peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk kerana menjadi tarikan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan di kawasan tersebut. Okey. Kemudian memudahkan penduduk mendapatkan makanan kan. Kita katakan apa? Hal ini disebabkan disebabkan kawasan itu kawasan itu memudahkan penduduk untuk mendapatkan makanan. Okey. Habis fakta 1 dan huraian 1. Fakta yang kedua. Okey. Kan biasa kita akan buat kat sini kan, sambung kan. Okey, kita tak buat macam tu. Okey, bagi cikgu, okey, cikgu sarankan, cikgu cadangkan, bukan paksa, bukan wajib Cikgu cadangkan, okey, kita buat pada ayat yang baru di bawah perenggan yang baru. Iaitu fakta dia. Okey. Peningkatan ataupun kita kata
Okey, dengan meningkatnya ataupun dengan peningkatan lah kot, buat cantik sikit. Dengan peningkatan hasil pertanian, okey, dapat meningkatkan aktiviti perdagangan. Titik. Okey, perdagangan. Okey. Okey. Dengan peningkatan hasil pertanian akan dapat meningkatkan aktiviti perdagangan. Okey. Hal ini kerana aktiviti tukar barang, tukar barang atau sistem barter, sistem barter berlaku kerana permintaan makanan, makanan dan barangan. Titik. Contohnya, bila kita tengok penduduk bertumpu ke kawasan yang banyak aktiviti perdagangan seperti negara Kota Chalde dan Babylon kan, itu contoh. Contohnya, penduduk bertumpu ke kawasan yang banyak aktiviti perdagangan. Seperti negara Kota Chalde dan Babylon. Teringat ke soalan Salman tadi. Salman Syahim kata apa? Adakah cikgu yang menulis laju atau saya yang tulis slow? Antara Syahim atau Salman, saya rasa Syahim. Ke cikgu punya menulis memang laju ke macam mana? Macam laju cikgu tulis. Laju okey. Okey. Baik. Seterusnya. I see Syahim. Okey, baik. Okey, dan akhir sekali, kita boleh buat akhir sekali juga Akhir sekali, peningkatan. Kita ambil iaitu fakta yang ketiga. Peningkatan aktiviti perdagangan akibat peningkatan hasil pertanian. Peningkatan hasil pertanian akan mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Atau kita kata mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Titik. So itu adalah kita kata sebagai fakta dia yang ketiga. Huraiannya. Pekerjaan seperti peniaga, pedagang dan artisan. Kita kata wujud. Wujud dan menjalankan. Kita ambil pukul 10.30. Menjalankan pengkhususan. Wujud dan menjalankan pengkhususan mengikut pekerjaan masing-masing lah. Mengikut pekerjaan masing-masing. Titik. Jadi, kalau kita lihat, inilah dia jawapannya. So. Sekarang dah boleh salin? Salin. Inilah dia 6 markah 6 markah. So, macam mana dapat 6 markah? Tarikan orang ramai untuk datang dan membina pertempatan kawasan tersebut. Hal disebabkan kawasan itu memudahkan penduduk untuk mendapatkan makanan. Meningkatkan aktiviti perdagangan. Cikgu mula pada akhir sekali tu. Ya betul. So selepas ini, kemudian kita akan terus pada buat yang baru. Tapi sebenarnya tak perlu skip satu baris pun. Just
okey, buat pada baris yang baru. Jangan buat baris yang sama. Maknanya selepas yang ini buat baris yang sama. Okey. So buat pada baris yang samalah. Tu je. So yang ini kita tak teruskan sini, kita buat barisan baru yang ini. Yang ini pun sama, adalah perenggan baru dan baris yang baru. Macam itulah. Okey. Dan kenapa kita buat begini? Supaya kita dapat memberikan markah yang baik dan memberi impression yang baik kepada guru kamu. Wow, budak ni jawapan dia kemas. Okey, tersusun dengan baik. Kemudian juga ada fakta huraian. Dia macam tu. So ingat cikgu nak bagi korang jawapan bentuk-bentuk macam ni semua ni, memang cikgu akan cuba beri yang terbaik.